Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kurniaan daripada Allah Taala serta taufik dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bersama-sama pada malam ini untuk meneruskan cerita kuliah cerita sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harapnya supaya duduknya kita dalam majlis ini adalah sebagai salah satu daripada tanda kita belajar. Sebab fadilat belajar ni banyak. Kita sebut dah pada minggu lepas, iaitu Nabi SAW sebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala mudahkan jalan dia ke syurga. Allah Ta'ala mudah shortcut untuk ke syurga ni, salah satunya belajar. Masalah belajar ni tak kaya lah. Tak kaya. Belajar ni tak kaya, baik dia start duduk rumah. Tapi Allah Ta'ala buat benda hak yang mana Allah Ta'ala tahu siapa hak nak ataupun tidak lah. Tidak tanpa menafikan siapa-siapa hak tidak mari. Cumanya kita nak kita tu, kita diri kita. Nabi SAW pernah sebut dalam hadis lain, siapa yang duduk di masjid kemudian dia yatadarasuna kitab Allah wa yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, baca kitab Allah dan juga dia mudarasah, dia badi peringat. Para ulama kata itu adalah hilakul zikr. Hilakul zikr ni maksudnya majlis ilmu. Nabi SAW kata apa? Akan turun padanya rahmah wa haffathumul malaikah, dan akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Khutbah lepas deh. Khutbah minggu lepas. Kecek pasal ni. Kau tidur belakang buat kita. Tak ingat dah khutbah minggu lepas. Kena buat puasa kata. Khutbah minggu lepas, betul kata minggu lepas. Maka belajar ni malaikat tengah ada lah kita ni. Walaupun kita tak nak nampak malaikat ni. Malaikat doa kepada kita dan Allah Ta'ala puji kita di sisi malaikat. Maka kita harapnya kita termasuk dalam golongan yang Allah Ta'ala sebut tu lah. Sehingga kan disebut dalam hadis yang lain, tidak celaka bagi orang yang duduk dalam majlis ilmu. Walaupun bahasa mudah kita, orang tidur pun dia boleh keberkatan daripada majlis ilmu. Walaupun kita kata sedap duduk rumah lah, tapi kita pilih untuk masuk dalam majlis ilmu ni merupakan satu taufik dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita ambil keberkatan daripada majlis ilmu. Bukan kerana bukan kerana orang lain, tapi kerana ilmu tu sendiri. Kerana ilmu tu sendiri. Jadi kita harapnya kita duk belajar antara ilmu yang besar juga dalam Islam ni, iaitu sirah Nabi SAW. Kita duk hujung-hujung dah ni sirahnya. Walaupun dalam kitab ni banyak lagi perbincangan mengenai Nabi SAW, cuma cerita mengenai sirah kita duk di hujung-hujung dah. Yang mana kadang-kadang cerita tertarik lah masa mula kita nak mengajar tu, rupanya sirah ni masih belum orang tidak kenal lagi. Setengah-setengah daripada kita kat tak pernah dengar perkataan sirah tu, tak pernah dengar. Akidah ataupun tauhid biasa dengar, fiqh biasa dengar, tapi sirah ni tidak sahih sangat. Jadi alhamdulillah, kita harapnya pengajian-pengajian selain daripada akidah dan juga fiqh dan sebagainya, maka kita boleh hidup juga bacaan sirah Nabi SAW. Dan sirah ni tidak terikat dengan
ada ilmu tinggi sangat sebenarnya. Kalau pekoh ni nak kena bahas dia tu kena baca kat lah. Orang tanya hal-hal ke apa payah. Habis sirah ni paling tidak dia tidak sesukar itu. Nak buat cerita ke cucu pun boleh. Boleh klik pakak-pakak cerita. Cerita mengenai sahabat seorang ke, contoh Abu Bakar. Contoh paling mudah ke Abu Bakar. Yang mana kita sebut pada peringkat awal gitu. Kita kehilangan tokoh. Gapo menteri pendidikan sebut gitu, tak ingat dah. Bukan idola. Kita panggil gapo lagi perkataan? Tak hari. Kuduah kau gapo ikutlah. Hak mana benda tu kita kena hidup dalam hati orang-orang muda dan sebagainya. Kita lah pertama sekali, kemudian orang-orang muda, anak-anak kita. Hidup benda yang lebih besar daripada orang yang kita nampak dengan mata. Artinya, pemain bolanya. Bila masuk benda ni, maka senang banyak benda sesal hidup kita untuk kita nak urus anak-anak kita, cucu-cucu kita. Supaya hamba sebut, kita kata contoh nama budak-budak lah. Nama budak-budak. Nama hak kita beri nama ke anak kita ke apa. Hak lepas tu lepas lah. Cuma kita kata contoh kata nama Zainab. Tak sahur nama Zainab ni. Apa-apa orang panggil Zainab, tak sedap anak kita orang panggil Zainab. Zainab ni nama orang Nabi suka. Isteri Nabi dua orang nama Zainab. Anak Nabi ada nama Zainab. Nabi pernah tukar anak pada Ummu Salamah daripada Barrah kepada Zainab juga. Tapi tidak sahur orang tidak beri nama Zainab ni buat apa? Kolok Zainab ni nama Zainab. Nama berapa Batrisha kau contoh tidak ada nama Batrisha kau sini dah. Bahaya nama-nama orang ni, orang marah. Apa beri nama Zainab? Kita belajar dalam sirah Nabi suka nama Zainab. Lain ke? Apa Ambo cerita dah hari tu kan. Ni memang betul-betul berlaku ke Ambo lah. Bukan berlaku lah, maksud ada seorang kita kenal ni, dia tukar anak dia daripada Ronaldo. Dia beri nama dia peringkat awal tu Ronaldo. Mungkin masa dia tak itu lagi lah, tak ngisah kau. Lepas tu dia ngisah tu, abang ni dia tukar daripada Gap, orang tak ingat, tapi tukar lah. Tengok cara kita boleh tengok masyarakat kita, salah satunya daripada nama. Contohlah antara nama hok penuh panah jugalah peringkat sebenarnya ni, siapa-siapa belajar. Nama Muawiyah. Nama Muawiyah, setengah orang tak ada pandangan yang tidak baiklah kepada Muawiyah dan sebagainya. Tapi tak apalah. Ada seorang ustaz ni berani beri nama Muawiyah. Apa dia nama Muawiyah? Sebab Muawiyah ni dari sudut sejarahnya ada perbincangan dia, tapi ada sudut hak baik dia. Amul Jamaah yang berlaku ni zaman bila? Zaman Muawiyah. Zaman kesatuan lepas daripada zaman Nabi tu, kesatuan yang paling comelnya salah satunya zaman Muawiyah. Walaupun sebab itu adalah kritikan para ulama kepada apa yang dibuat oleh Muawiyahnya. Jadi benda gitu hak kita nak hidup dalam kehidupan kita. Kehidupan anak-anak kita, cucu-cucu kita dan sebagainya. Hidup benda hak sepatutnya diidolakan. Sahabat Nabi SAW sendiri paling utamalah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mungkin sebelum daripada ni kita dengar ceritanya Nabi SAW ni malaikat lebih kurang lagi tu. Apabila kita tengok Nabi SAW sendiri berhadapan dengan konflik rumah tangga. Kita tengok dalam konflik yang berlaku Nabi SAW dan juga Aisyah. Ketika mana Aisyah dituduh berzina. Kalau kita tengok dari sudut konflik lah. Tapi bagaimana penyelesaian kepada cerita tu? Konflik yang kita baru lepas kita ceritanya, Nabi SAW boikot dia punya isteri selama sebulan. Hujung hayat Nabi umur 60 tahun. Allah Ta'ala uji lagi. Sebab apa? Sebab dia lah orang yang paling terbaik yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya Nabi SAW pernah sebut apa ni, orang yang paling kuat diuji ialah al-anbiya summal amsalu fal amsal. Kemudian orang yang paling kuat iman dia dan seterusnya dan seterusnya. Maka siapa orang yang lebih layak untuk kita nak jadikan qudwah, untuk kita nak jadikan panduan, untuk kita nak menghadapi kehidupan kita? Tak ada orang lain lebih daripada Nabi dan juga orang yang bersama dengan Nabi SAW. Kita banyak belajar, daripada belajar ni lah kita cuba ubah hidup kita. Kalau kita tidak belajar, kita akan buat apa sekala. Bahkan doa apa orang cerita apa kan? Doa ke apa? Allah, ya Allah. For sekala.
Sebab apa? Tak ada ilmu, tidak belajar. Panjang doa ni orang tak, Nabi SAW banyak ajar doa engkau tu, doa engkau ni dan sebagainya. Apabila kita belajar, barulah kita akan improve diri kita. Apabila kita belajar sirah Nabi SAW, kita akan nampak satu sudut yang sangat besar kehidupan Nabi SAW. Bukan terhad sebagai seorang Nabi saja, sebagai ayahnya. Dalam ni kita akan tengok Nabi SAW akan berhadapan hari ni insya-Allah dengan peristiwa anak mati. Ibrahim akan mati ni. Orang yang tidak pernah menghadapinya, dia tu tak faham. Sebagai daripada kita mungkin ada anak mati kecil. Jadi Nabi SAW sendiri pernah kena. Khairul bashar, orang yang paling terbaik atas muka bumi ni pun pernah diuji. Bahkan semua anak dia mati ketika mana hidup dia, melainkan Fatimah seorang sahaja. Mungkin sebagai daripada kita ada dah anak yang meninggal. Perasaan tu kita jangan ingat kita je pernah lalu. Nabi SAW sendiri pernah lalui. Jadi Nabi SAW diuji sebagai seorang ayah yang mana kematian anak. Kita tengok ada beberapa perkara yang Nabi SAW cuba tunjukkan kepada kita lah, mana kita nak belajar daripada apa yang berlaku kepada Nabi SAW. Sebelum daripada tu kita tengok Nabi SAW diuji dengan kematian. Terakhir sebelum daripada Ibrahim ni, Ummu Kulsum. Nabi juga SAW diuji dari sudut keluarga. Kalau politik tu tak ada hoyak lah. Dari sudut politik, Nabi sebagai seorang pemimpin Madinah, ketua negara Madinah tu, tak ya, banyak cerita. Ujian Nabi SAW berhadapan dengan munafikin. Munafikin ni memang pelik lah, pelik. Tapi macam mana Nabi SAW buat nak persediaan Nabi SAW, dan juga gapo cara Nabi SAW berhadapan dengan alwan minan nas, manusia yang berbagai ni. Manusia yang pelbagai, maka Nabi SAW berjaya hadapi semua manusia tersebut, dan tidak ada orang yang meriwayatkan daripada Nabi, melainkan dia akan Nabi SAW adalah orang paling terbaik yang pernah Allah Ta'ala bui atas muka bumi ni. Maka dengan kita belajar ni, harapnya ada sedikit rasa untuk kita nak cuba ubah diri kita. Sebab apa? Sebab tidak pernah ada titik akhir dalam belajar ni. Kita ni akan mati nu barulah betul-betul sudah kehidupan kita nya. Selagi mana tak mati ni, Allah Ta'ala akan uji diri kita, dan juga kita kena improve diri kita supaya pengakhiran kita adalah pengakhiran yang terbaik. Maka kita duduk di tahun ke-10 lah. Di tahun ke-10 ni, daripada tahun ke-9 yang kita sebut sebagai Amul Wufud, orang pakak masuk Islam, Tabuk 30,000, sehinggalah di Amul Wufud ni, tahun ke-10 nya Nabi SAW berjaya akan hipung nanti di Haji Wada 100,000 orang masuk Islam. 100,000 orang yang pergi ke Haji Wada. Satu-satunya haji Nabi SAW. 100,000 ni himpunan ke apa kita biasa pergi ramai kali? 100,000 orang ramai 1,000 ni. Kalau sekolah paling ramai pun 1,000. 10 kali ganda. Kalau sekolah 1,000 orang tu 10 kali ganda. Betul ke 100 kali ganda? Tak anda nanti ustaz. 100 kali ganda deh. 100 kali ganda. Ramai. Nabi SAW akan kupur. Ni hujung-hujung saat berjayanya Nabi SAW lah. Maka dalam tahun ke-10 tu, antara benda yang berlaku ialah kewafatan Ibrahim bin Muhammad. Siapa Ibrahim Muhammad ni? Anak Nabi SAW daripada siapa? Anak Nabi SAW daripada siapa? Baru samarkah hamba tu? Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Daripada Maria Al-Qibtiyah. Seorang-seorangnya anak jantan Nabi hak betul-betul daripada sulbi dia. Sebab itulah Nabi ni tak ada anak jantan, melainkan Zaid bin Harisah. Hak kita kata dalam bracket lah. Anak jantan Nabi dia rupanya baru ni duk buat kot selepas daripada kuliah baru ni. Yalah, kita orang yang ada pengalaman ada anak lah kan. Dia kata setengah-setengah orang tu ada anak jantan saja, ada setengah-setengah ada anak tino. Diharapkan untuk ada anak jantan dan tino ni memang ada. Jadi anak jantan ni supaya khususnya kita sebagai seorang jantan ni, kita nak anak jantan yang akan mewarisi diri kita lah gitu. Jadi Nabi SAW nak juga lagu tu lah, wallahualam kemungkinannya. Tapi akhirnya apabila duduk dengan Ibrahim baru tahun lepas baru
beranak. Dia tulis bil tahun beranak. Tahun ke-8. Tak habis nyusu lagi Ibrahim ni. Tahun ke-8 beranak, tahun ke-9 setahun, tahun ke-10 2 tahun. Jadi akhirnya harapan sebagai seorang ayah untuk ada delegasi legasi dia nak sambungnya tak berjaya. Tidak berjaya, takdir Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Ibrahim mati. Ibrahim meninggal, Nabi SAW kata sungguhnya Ibrahim ni dia tak ada habis nyusu. Nabi SAW kata dia akan sambung nyusu dia di syurga nanti. Ibrahim bin Muhammad. Anak jantan Nabi SAW mati budak belaka. Al-Qasim bin Abdullah, Al-Qasim bin Muhammad. Al-Qasim lah. Nabi SAW ni anak jantan Nabi SAW hak sulung Al-Qasim. Sebab itulah Nabi SAW digelar juga Abul Qasim. Abu Al-Qasim. Mati baby juga, budak setahun 2 tahun. Kemudian anak Nabi kita nasib pula ni. Anak Nabi ada jantan ada Al-Qasim, kemudian Ibrahim. Maaf tak ingat lagu. Ada orang lagu ni. Anak Nabi kita ada 7 orang. Tak ingat? 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim. Tak ingat lagi. Zainab, Ummi Kulsum. Ambo pun tak ingat juga. Kalau nak berlagu tu ingat. Cumanya dalam susunan tu dia susun tidak ikut tertib lah. Sebenarnya kita sebut sebelum ni Zainab, untuk hak tinanya Zainab sulung, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, kemudian Fatimah. Untuk jantannya Qasim, kemudian Abdullah, kemudian Ibrahim. Semua anak Nabi SAW adalah daripada siapa? Khadijah, melainkan Ibrahim seorang. Jadi Ibrahim ni daripada Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah iaitu hamba Nabi SAW. Seperti mana kita sedia maklum, Nabi SAW ada 9 isteri, seorang hamba. Maryah ni hamba. Jadi hamba ni pada zaman tu dibenarkan untuk tidur sekali. Dan kita panggil sebagai Ummul Walad. Kita kena ingat pertama sekali ialah Nabi SAW mari dalam keadaan menguruskan sistem hamba boleh banyak kali. Kita kena faham sungguh isu hamba ni sebab apa? Sebab orang talih lah ni tak main lah isu-isu ni. Nabi mari menguruskan sistem hamba. Mana sebelum daripada zaman Nabi SAW mari syariat Islam ni, hamba ni ada dah. Dan hamba ni dilayar dengan sangat teruk. Memang tak ada harga langsung lah. Apabila Nabi SAW mari, maka Nabi tak boleh nak gak lagu tu. Nabi menguruskan sistem hamba. Antara benda yang dikekalkan juga ialah kita boleh bersama dengan hamba. Tapi satu benda besar yang Nabi SAW buat ialah galakan untuk membebaskan hamba. Antara pahala besar ialah membebaskan hamba. Orang tu bebas hamba dan sebagainya lah. Tapi sistem tu masih ada. Nabi urus sistem hamba tu. Mula tu kita kena faham. Jadi kita jangan apabila nak kecek dalam bab sejarah kan, halah lalulah dari sudut hujahnya. Sebab apa? Sebab sistem hamba ni bukan daripada Islam saja. Di Rom, ada dan sebagainya. Nabi menguruskan sistem hamba. Hamba ni ada hak-hak dia. Yang kita bukan tak boleh nak buat sembrono lagu tu ya. Ada hak-hak dia. Dan ada juga benda yang dia tidak ada hak lah. Cumanya ada sistem Islam yang menguruskan sistem hamba. Maka antaranya dibenarkan untuk tidur bersama hamba lah. Kalau tak silapnya anak dia tu automatik akan jadi bebas kalau tak silap. Dia automatik. Tapi dulu sebelum daripada tu, anak dia ke cucu ke gabung ke keturunan hamba. Kalau tersilapnya ni syariat kita tersilapnya anak, kalau dah tubi anak tu jadi umul walad dan dia bebas. Dia tidak jadi hamba. Maka Ibrahim tu bin Muhammad lah. Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kematian Ibrahim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jerit. Sehingga ada para sahabat ni pelik. Sebab kita ingat, kalau kita ingat cerita dulu sebelum daripada kematian Hamzah, kita ada satu perkara yang ada dalam syariah ataupun dalam kita punya agama, sebelum daripada Nabi SAW buat turun larangan untuk kita nak niyahah. Niyahah ni maksudnya kita panggil apa? Jerit tak apa, kita tak bolehnya meratap. Jadi Nabi SAW siapa Hamzah tu, Nabi minta orang meratap untuk Hamzah. Dan itu tidak haram lagi meratap ni. Siapalah meratap pakai tengah malam lepas daripada Uhud tahun ke
Soalan nombor 10 daripada kisah kita tahun ni. Uhud tahun ke-3 dah. Uhud tahun ke-3. Maka selepas tu Nabi SAW pun melarang manusia daripada meratap. Ketika mana Hamzah mati, Nabi minta tolong meratap. Li'annahu la bawaqiya lahu. Nabi SAW tak ada orang nak tolong meratap ke Hamzah ni. Sebab apa? Sebab Hamzah orang Mekah. Orang Ansar dia meratap ke keluarga dia. Hamzah ni orang Mekah. Maka tidak ada orang tolong meratap. Nabi minta tolong orang untuk meratap. Tapi apabila lepas tengah malam, Nabi SAW pun buat tunggu larangnya. Jadi kemungkinannya para sahabat pahamnya tak boleh lah jerit kau gapo kematian kau gapo. Akhirnya apabila Ibrahim mati ni, maka Nabi nangis. Jadi para sahabat tanya, ya Rasulullah, tak apa kau gini ni? Nabi SAW kata, sungguh ini adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ra'fatan lak, sebagai satu rahmat Allah Taala kepada kita. Tapi jangan meratap. Nangis itu adalah nangis rahmat tu. Allah Taala bui dalam hati manusia itu ada sedih. Ketika mana matinya wafatnya Ibrahim, maka Nabi SAW sendiri pun sebut wa innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan. Sungguhnya air mata ni mengalir, hati ni sedih. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguhnya perpisahan kami denganmu ni wahai Ibrahim adalah satu kesedihan. Maka sedih tak ada masalah. Hak tak sedih pula pelik ya. Mak mati, apa tak jerit? Tak boleh. Kata kau balas gapo dengan mak dah. Contohlah. Bahkan jerit sekadarnya. Jangan meratap, tak boleh. Tak boleh, maksudnya Allah tak apa tu hewak lagu ni kau gapo. Tu tak meratap. Koyok baju kau gapo. Jahiliyah dia akan koyok baju. Koyok baju wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Nabi SAW pernah sebut, bukan daripada kami orang yang tapa pipi dia. Kemudian koyok baju dan juga sembuk benda-benda jahiliyah. Maksudnya dari sudut meratap ni, kalaulah siapa tak boleh nak terima takdir Allah Subhanahu Wa Taala, apa koyok baju dan sebagainya, itu tidak boleh. Tapi kalau sekadar jerit sebagai seorang manusia biasa, maka Nabi SAW sendiri pun jerit apabila kematian Ibrahim. Jadi itu merupakan satu benda yang kita boleh belajar. Kemungkinan daripada kita ni pernah berlaku. Bahkan kadang-kadang kita tengok video-video guys, orang cerita lah, orang tulis orang apa, anak mati kecil kan. Dia dari sudut psikologinya tak sama berlaku. Mak mati lain, spouse mati lain, pasangan mati lain, anak mati lain. Anak mati, ada seorang lah cerita, kamu tengok dalam YouTube, dia kata anak hok mati ketika mana dalam kandungan tak sama. Anak yang mati dari ribut dah tak sama. Tapi benda tu adalah benda yang orang yang pernah hadapi saja dia tahu. Jadi Nabi SAW juga pernah menghadapinya perkara tersebut. Sekiranya berlaku dalam kehidupan kita, belajar. Nabi SAW pun pernah diuji dengan ujian yang besar. Belajarnya ialah supaya kita boleh macam mana kita nak tenangkan diri kita. Apabila Ibrahim mati, satu perkara besar berlaku, iaitu al-kusuf, gerhana matahari ke? Tukar khusuf, dia ada khusuf, dia ada kusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada khusuf, kita ada kusuf. Mak tak ingat salah satulah. Kusuf ataupun khusuf ni salah satunya ialah gerhana matahari gerhana bulan silap matahari saya kalau silap. Jadi setengah orang tu ada dalam kepercayaan dia duk ingat ke disebabkan kematian Ibrahim ni berlakunya gerhana. Jadi Nabi SAW pun bagi satu larangan lah. Innal kusuf ayatun min ayatillah. Sungguhnya kusuf ni adalah tanda daripada tanda Allah dan tidak ada kaitan dengan kematian siapa-siapa pun. Ni khurafat yang masih ada dalam kalangan jahiliah pada waktu tersebut, yang kadang-kadang masih ada dalam diri sahabat Nabi tu. Mari lagu tu dia mari mikir, kait dengan dia ni, kait dengan dia ni. Sebab itulah kadang-kadang kita kena tahu sebahagian benda yang telah dihapuskan, khususnya di kerajaan ni, Kelantan kita ni dan sebagainya,
Ambo ingat peristiwa lah kemungkinan sebagai daripada kita pun tahu. Antara hak berlaku dalam beberapa tahun lepas isu mandi safar. Isu mandi safar. Jadi kita tidak nafi, kita malaslah nak bahas dari sudut ini ke apa. Cumanya antara orang yang banyak kecek mengenai benda-benda sifat khurafat ni, Allah yarham Tok Guru Ni Aziz lah. Allah yarham Tok Guru Ni Aziz ni banyak jasa dia lah kepada ni lagu mana cara dia buai khurafat ataupun kepercayaan-kepercayaan yang tidak baik dari sudut politik macam mana dia buat. Banyak benda dia buat, antaranya kita kata dikir barak dan sebagainya kan. Salah satunya mandi safar ni. Dia pernah tegur dalam kuliah dia ke apa. Mandi kerana bulan safar untuk buai sial. Kau biasa apa kita ni? Tolak bala. Ada pengalaman kau kita wimat ni? Siapa ketubik dokumentari ya. Baru ni ada orang upload balik dokumentari zaman dulunya. RTM sendiri lah uploadnya. Memang dia buat dokumentari mengenai mandi safar ni. Dan confirm ada kepercayaan yang kagu, sial dan sebagainya. So apabila telah hilang kita kata khurafat hak pelik-pelik ni, maka buat gapo untuk kita nak hidup balik? Walaupun dengan hujah ada tak apa dan sebagainya. Benda hak tidak comel yang telah dihapuskan, tak perlu kita nak hidup balik. Khurafat. Rupa-rupanya memang zaman sebelum Allah alam kemungkinan 80 dan sebagainya memang sangat banyak. Kita panggil jamu padi ke apa. Siapa nak kata tu tak ada khurafat? Kalau kita nak hidup balik dengan kita buatlah hasil-hasilnya. Tidak wajar untuk kita nak hidup benda-benda khurafat hak mana telah tak ada ni. Teri dan sebagainya kan. Wallahu alam lah duduk tu mari dalam YouTube, dalam Facebook 2-3-4 bulan ni. Ada orang hidup balik lah teri dan sebagainya. Antara hak menariknya Allah yarham Tok Guru buat ni ialah dia tutup dulu benda-benda hak boleh membuka kepada kemungkaran yang lebih teruk. Seperti mana di Kebarak, dekat Watawi. Kemudian dia buka sebab apa? Sebab orang tidak ada kepercayaan hak pelik tu. Tapi akan mari pula tu. Tapi halah kita nak kena usaha jugalah di pihak KJL dan sebagainya. Penerangan dan sebagainya kena ada. Kalau tidak kawal kemungkinan kepercayaan itu boleh mari pula. Ada orang hidup ada akan ada semua setan ni. Yang KJL dia ada. KJL dia ada untuk nak hidup benda-benda hak tidak comel ni. Jadi kita sebagai orang hak faham ni paling pertama sekalinya kita kena oyak kepada orang yang terdekat kita paling kurang supaya bagi tahu benda ni tidak molek. Kalau kita ada kemampuan dari sudut kuasa dan sebagainya, kita buat cara kita. Jadi Nabi SAW nak buat pun khurafat hak kemungkinan ada dalam kalangan para sahabat ni. Nabi SAW kata sungguhnya kusuf tidak ada kaitan dengan kematian siapa-siapa pun. Gerhana bulan apa tidak ada kematian dengan siapa-siapa pun. Sungguh dia adalah ayatun min ayatillah. Satu tanda daripada tanda-tanda yang Allah Taala buat sebagai menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka selepas daripada itu berakhirlah cerita mengenai Ibrahim bin Muhammad meninggal. Kemudian Jarir bin Muluk Islam tu kalau silap Jarir bin Abdullah Al-Bajali, ringkas ya lagu tu dia masuk Islam. Jarir bin Abdullah Al-Bajali ni dia antara orang comel. Dia gelar sebagai Yusuf hadhil ummah. Nabi Yusuf umat ni Jarir bin Abdullah ni. Tapi cerita dia ringkas lagu tu lah. Mau kita nak pergi kepada satu cerita yang terakhir, iaitu Nabi SAW menunaikan haji wada'. Jadi haji wada' ni bila buat? Haji ni buat bila? Bila kita buat haji? Musim haji. Tak boleh markah tu. Haji kita buat bila? Sudahlah. Hotel kita ni tak boleh balik ke tak lain, kena baca pemula sekali lagi. Bulan 12. Hangpa suka guna bulan 12. Bulan 12 boleh tahun hijrah. Akhir tahun hijrah. Jadi ni antara benda hak terakhir yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji ni pada bulan 12. Bulan haji ni Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Termasuk tak ingat. Ni bulan haji kita panggil. Jadi Nabi SAW buat haji
pada tahun ke-10 ini, pada bulan 12 tahun Hijrah. 10 tahun 10 tu Nabi buat haji. Dan haji ni ialah satu-satunya haji Nabi SAW. Dalam syariatnya satu-satu. Ulama bincang, adakah sebelum tu Nabi pernah buat haji ke tak? Adalah beberapa pendapat. Tapi paling tidak pun kita faham bahawa ni satu-satu hanya haji Nabi SAW pun tak masalah dah. Dan ini adalah satu-satunya haji Nabi dan juga haji perpisahan Nabi SAW. Jadi kita kenali sebagai Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada' ni haji perpisahan. Nabi SAW buat haji bulan 12. Nabi meninggal bulan berapa? Nabi meninggal ni tahun 10. Habis dah tahun 10 ni. Mungkin haji ke bulan 12. Nabi kena tanya mula ni. Nombor berapa buat kita sirah ni? Mungkin nak habis dah ni. Kena ingat mula nombor sirah ke apa nombor sirah? Sudah dah. Minggu lepas ada ketah kuasa dah. 40 13 10. Nombor sirah 40 13 10 garis masa tu kan. Jadi 40 pertama ni sebelum daripada Nabi SAW menjadi Nabi di Mekah lah. Kemudian Nabi jadi Nabi 13 tahun Nabi dakwah di Mekah. Jadi di Mekahnya 53 tahun sebelum daripada jadi Nabi, dan juga dakwah Nabi SAW di Mekah 53 tahun. Umur 53 tahun barulah Nabi hijrah ke Madinah, dan Nabi duduk selama 10 tahun. 40 13 10 63. 40 tambah 13 53 tambah 10 63. Jadi Nabi SAW wafatnya pada tahun ke 11 Hijrah. Berapa? Nabi duduk 10 tahun tapi Nabi wafat pada tahun ke 11. Sebab matematik ya benarnya. 1 ke 2 setahun. Kosong ke 1. Yalah 1 ke 2 setahun, sebab Nabi SAW sampai di Madinah tu tahun pertama lah. 1 ke 2 setahun, 2 ke 3 setahun, 2 tahun, 2 3 ke 4 dan seterusnya. 10 ke 11 tu 10 tahun. Tu dikira sebagai tempoh masa Nabi SAW duduk situ. Tapi kita kena ingatnya kalau tahun Nabi SAW meninggal ialah tahun ke 11 Hijrah. 1 ke 2 setahun, 2 ke 3 2 dan seterusnya dah. Jadi Nabi SAW mati ataupun wafat pada bulan berapa? Rabiul Awal. Ulama tidak khilaf, hampir sepakat bahawa Nabi SAW meninggal pada 12 Rabiul Awal. Hampir sepakat. 12 Rabiul Awal. Dalam kitab ni dia akan sebut, Imam Nawawi akan sebut khilaf-khilaf sikit lah, tapi boleh dikatakan hampir sepakat 12 Rabiul Awal ni ulama tidak khilaf bahawa Nabi SAW mati pada 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, hari Isnin. Kelahiran Nabi SAW pada hari Isnin juga. Nabi lahir pada Isnin, Nabi mati pada Isnin. Cuma tarikh itu ulama beza pendapat. Yang masyhurnya adalah 12 Rabiul Awal. Dan apabila kita sambut 12 Rabiul Awal, Maulud tu kita kena ingat bukan sahaja Maulud. Itu adalah tarikh juga kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada bulan 12 bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Berapa lama Nabi SAW hidup selepas daripada buat haji? 3 bulan. Berapa? Nasyid juga ni. Nasyid buat kita. Tadi nasyid anak-anak Muharram, Safar, Rabiul Awal. Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Tu lagu tu dia ikut tertib dah tu. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal tahun ketiga. Minta maaf, bulan yang ketiga. Jadi Nabi buat hajinya akhir tahun 10 bulan 12. Jadi Nabi SAW hidup lebih kurangnya 3 bulan. Sebagai riwayat sebut 80 hari lebih kurang. Bid'a wa thamanin. Lebih kurang 80 lebih hari Nabi SAW hidup selepas daripada buat haji. Maka ni adalah antara amalan-amalan terakhir Nabi SAW ni. Hujung hayat Nabi SAW. Soalan terakhir. Bukan terakhir ya, soalan banyak soalan ni mana ni. Mau nak habis kita, nak habis sirah lagi sikit. Nabi buat haji umur berapa?
Ha? 62 ataupun 63. Jadi benda-benda gini adalah maklumat yang kadang-kadang kita nampak ringkas tapi benda penting. Benda penting. Umur Nabi SAW antara hak paling mudah sekali untuk kita boleh bayarnya. Nabi SAW berhijrah pada umur 53 tahun. 53 tahun ni tidak muda dan tidak tua sangat. Tapi Nabi SAW menempuhi hijrah tu dalam umur 53 tahun. Kalau kita tak boleh bayar orang lain pun kita bayar kita tu 53 tahun mata nampak lagi ke tak. Contoh orang ramai kadang-kadang start umur 40 start spek tak. Spek tak jauh dekat lah. Jadi Nabi SAW tu umur-umur gini juga penting. Nabi SAW nya pada tahun sekian umur berapa, pada tahun sekian umur berapa. Jadi Nabi SAW buat haji ni pada umur 63 62 ataupun 63, hujung 62 63 lebih kurang. Lepas daripada haji ni Nabi akan sakit. Lepas daripada haji ni Nabi SAW akan sakit lah. Dengan umur Nabi tu kita tak pelik dah lah. Nabi SAW pelik pada haji ni. Nabi SAW kata sungguh aku mula start rasa racun yang aku makan daripada Khaybar. Khaybar tahun berapa? Tahun ke-7. Nabi dia masuk dalam mulut dia. Nabi tak ada makan pun. Dia masuk dalam mulut dia tu, Nabi kehek balik. Sebab racun tu royak. Makanan tu royak aku ada racun. Nabi pun setara Nabi hak dia makan, dia masuk dalam mulut ni pun 4 tahun masa tu Nabi boleh rasa. Seorang sahabat dia makan, mati selalu. Jadi dengan umur Nabi SAW pun kita boleh bayarlah. Dengan perjalanan hajinya. Kita masuk sikit lah. Nanti kita sambung minggu depan insyaAllah. Perjalanan haji. Apabila Nabi SAW panggil orang untuk haji. Haji lah ni pun dengan kita kata apa? Dengan flight, dengan bah, dengan macam-macam kemudahan ada ni pun letih haji ni. Dia memang ibadat yang jasmani dan juga rohani, dua-dua. Siapa yang tidak mampu tidak wajib kan. Seperti yang kita tahu kan. Tapi letih tak? Letih. Haji letih. Abodah 2 kali lah. Alhamdulillah Allah Ta'ala rezeki masa umur muda lah. Kalau umur tua rasa letih kot kita. Kali pertama tu tak tahu apa. 2015. Umur berapa tahun tu tak ingat. Kali pertama tu muka ibadat haji ni selagi mana kita tak pergi, kita tak boleh nak bayar sangat lah. Selagi mana kita pergi sungguh tu barulah kita boleh nampak lah. Pergi mula-mula tu ikut lah. Ikut minau kata minagi naik. Tak tahu apa. Dengar orang panggil apa ni? Kursus. Royak kau tu mina kau gapo kau ni. Tak tahu mana. Orang suruh pergi ifraq. Ikut lah. Jadi haji ni satu benda yang kita kena lalu lah. Kita kena lalu. Mukaddimah dia pergi umrah dulu. Siapa-siapa mampu pergi umrah. Barulah kita akan nampak ibadah haji ni lagu mana secara umumnya. Pergi haji sendiri tu pula duduk di Mina, duduk di Muzdalifah. Siapa buat haji dia tahu Mina ni ke apa. Kalau tidak pun dia tahu nak berebut jambil di Mina tu lagu mana. Buat haji dah buat kita ni. Lama kita buat. Kita doa lah biar Allah Ta'ala mudah urusan untuk pergi haji lah. Belakang. Lama dah buat haji? Kau tak amal lagi? Ramai dah. Pada cerita Mina ya. Haji ni pada cerita Mina ya. Kenangan haji ni jangan boleh baik gitu. Maggi sedap kali ya Mina. Maggi sedap kali. Indomie sedap kali di Mina ni. Nak nak makan Indomie pun mikir. Apa nak berebut tandah pula tu. Batul ke apa. Jadi haji ni merupakan satu ibadat yang melibatkan tenaga. Pertama sekali kita kena tahu haji ni bukan Nabi SAW start. Nabi SAW start. Start daripada siapa? Nabi Ibrahim start. Kita mana Nabi Ibrahim start dia bina balik Kaabah. Seperti mana disebut dalam juz 1 tu kan. Wa idh rafa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail gapo terjemah hak tepat sini membina balik Kaabah. Sebab apa? Sebab Kaabah ni dibina oleh Nabi Adam. Kemudian apabila Nabi Nuh banjir tu bahkan Kaabah pun tak ada.
Nabi Ibrahim membina kembali Kaabah dengan Nabi Ismail. Kemudian dia doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana. Dan tunjukkanlah kepada kami manasik haji. Maka Nabi Ibrahim pun buat manasik haji. Daripada zaman Nabi Ibrahim nak boleh ke zaman Nabi SAW tu berlaku macam-macam, bid'ah, khurafat dan sebagainya. Nabi SAW nak betul balik ibadat haji ni. Nak betul balik ibadat haji. Antaranya hak berlakunya ialah haji. Kita mungkin pernah dengar haji dalam keadaan telanjang. Disyaratkan kepada orang, siapa nak pakai pakaian boleh kena beli daripada orang Quraisy. Sebab pakaian orang lain tu semua lah ke. Tu salah satu khurafat hak ada dalam haji. Nah, ada juga kita mabit di Muzdalifah kan. Kita mabit di Muzdalifah malam ke-9. Jahiliahnya dia mabit di Arafah. Dia kita panggil apa di Arafah? Allah ni. Wukuf. Dia wukuf di Muzdalifah. Dia ubah. Nabi SAW mari untuk betul balik. Kalau kita ingat pada tahun ke-9 Nabi SAW mata dulu Abu Bakar. Salah satunya bagi pesannya kepada orang, bodoh tahun bermula pada tahun ke-9 ni buat haji, buat umrah ke apa tidak ada dah, tawaf sambil telanjang dan sebagainya. Nabi SAW mari, Nabi betul balik. Itu tu kita kena tahu bahawa syariat yang ada pada zaman Nabi ni sebahagian besarnya juga bukan syariat hak Nabi mulakan. Syariat hak Nabi sebelum daripada ni. Nabi hanya kadang-kadang Nabi renew sikit-sikit, betul dan sebagainya. Banyaklah kita pernah ceritanya, nazarnya pernah ada dalam jahiliyah, nazar ada. Kita panggil apa ni? Puasa pun ada. Sembelih kepada berhala. Sembelih itu ada. Jadi sesaknya sembelih ke berhala. Nabi mari betul dan sebagainya. Antaranya juga kalulah diat. Kalau kita bunuh orang, kena balas balik. Kalau lah orang keluarga tu maafkan, maka kena diat. Diat ni zaman Nabi ke start tak? Zaman Abdul Muttalib. Dia start meletakkan harga seorang manusia ni 100 ekor unta. 100 ekor. Sebab Abdul Muttalib bukan zaman Nabi. Sebahagian besar juga daripada syariat ni Nabi SAW teruskan. Sebab tu benda-benda gitu kita kena faham. Nabi SAW teruskan, sebahagian Nabi uruskan. Faham tak? Sebab itulah apabila kacak dengan orang-orang yang betul-betul ahli kitab kita panggil, iaitu Yahudi dan juga Nasrani, sebahagian daripada mereka tu ada persamaan dengan kita. Tu perlu kepada ilmu perbandingan agama lah, supaya lagu mana cara kita nak dekat dengan mereka supaya mereka masuk Islam kan. Jadi Nabi SAW ni buat haji, panggil manusia untuk buat haji 100,000 orang. Semua daripada pelosok Jaziratul Arab ni mari untuk nak buat haji dengan Nabi SAW. Nabi SAW pada haji ni lah, apabila Nabi khutbah nanti, Nabi akan sebut, la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Boleh jadi kita tidak akan berjumpa lagi tahun depan. Jadi tahun ke-10 ni banyak isyarat Nabi SAW bui kepada para sahabat bahawa Nabi akan mati. Cuma sebahagian sahabatnya tidak perasan lah. Sebab apa? Sebab kita tengah tahap berjaya kan? Kita tengah berjaya ni. Kita tengah orang ramai. Sebahagian sahabat khabar, sebahagian sahabat tak khabar. Antaranya juga pada tahun 10 Nabi SAW hatta Muaz bin Jabal dan juga Abu Musa al-Asy'ari. Apabila dia atas ke Yaman tu disebut dah ke Muaz. Kemungkinan tahun depan kita tak jumpa dah. Nabi SAW sebut kepada para sahabat. Banyak ni isyarat-isyarat ujung ni Nabi SAW bagi isyarat bahawa Nabi akan mati. Dalam khutbah wada' ni, apabila Nabi SAW sebut lagu tu, kalau tak silapnya antara hak nahinya Abu Bakar. Abu Bakar jerit. Sebab Abu Bakar faham ayat ni. Agapa Nabi SAW sudah lah kerja Nabi kan? Tak ada lah, sudah lah. Tapi para sahabat sebahagian tidak perasan lah. Dan hujung-hujung ayat Nabi banyak beberapa isyarat. Jadi Nabi SAW pun pergi jalan dengan 100,000 orang, sambung minggu depan. Sambung minggu depan insya-Allah kita tengok cerita haji. Insya-Allah kita akan cerita dalam cara yang lebih ringkas lah. Kita tidak libatkan banyak fiqh-fiqh haji.
Tu kena masuk kursus tabung haji lah. Fiqh hajinya. Fatwa-fatwa tu baru daripada tabung haji dan sebagainya, atas masalah dan sebagainya. Cuma paling kurang kita boleh tengok perjalanan haji ni gapo. Nabi SAW sapa, Nabi buat gapo, Nabi tawaf dulu kau lagu mana kau. Haji ni sebenarnya kalau dalam masa yang ringkasnya 3 hari, 4 hari, 5 hari je. 8, 9, 10, 11, 12. Kalau lah tambah sehari lagi 13. 8, 9, berapa hari tu? 5 ataupun 6 hari. Ni je hajinya. Kita kursus tu gak. Akhir sekali tak faham lah kau. Bukan kau faham, kursus kau tak faham. Kau beli. Benda simple lah. Benda yalah dia kita lalu tu lain lah pula. Tapi secara umumnya sebenarnya simple je haji ni. Dan Nabi SAW dia pun mudah haji ni sebenarnya. Antara benda hak bagi hamba-nya lah. Kita tidaklah banyak sangat pengalaman, tapi ada bawa jemaah dan sebagainya dulu. Haji pun pernah terlibat sebagai petugas haji. Kadang-kadang kita letak gapo hak besar, kita letak larangan haji tu. Larangan haji 13 tu kak. Kita letak highlight paling besar. Jadi orang takut, takut haji ni. Takut go tu, takut go ni, takut. Apabila kita letak tu dulu, orang tak boleh nak hayati benda-benda lain kadang-kadang. Tu ingat tu gini tu. Nabi SAW nya ringkas ya. Nabi tak highlight sangat benda-benda lagu tu. Apabila berlaku, tanya ustaz. Kita kena prepare lah duit tu. Kena prepare lah denda tu. Tapi tidak menjadikan benda tu highlight. Sebab apa? Sebab dalam haji ni banyak benda lain. Banyak benda lain. Apa pengalaman jadi petugas hajinya, alhamdulillah Allah Taala rezekinya bersama Datuk Dr. Abdul Basit lah, Abu Anas Madani. Kalau pergi dia kita letih. Ceramah lah kerja dia. Ceramah. Semangat dia lah. Siapa ada peluang untuk pergi haji sangat-sangat kita show lah pergi dia. Letih kita pada dia. Dia hilang seorang pun ceramah lagi. Supaya apa? Supaya kita boleh faham apa masalah. Haji susah. Kalau bak sirah kan, mungkin siapa sebagai daripada kita nak kenal dia lah. Dia sakit lutut lah. Kalau siapa pak sirah kau naik atas bukit Uhud hilang lalu sakit lutut dia. Dia naik juga bukit waktu kecil tu kadang-kadang. Dia kata dia pernah sebut lah gambarnya apabila dia 2 kali je hilang sakit lutut. Pergi kedai kitab dengan naik pergi tempat sejarah hilang sakit lutut. Lepas sudah tu sakit mula. Kau sakit. Tapi apabila kita duduk dengan dia tu banyak belajar. Kenapa? Tempat dia. Dia duduk 18 tahun. Daripada tahun 88 dia klik 2006. Ada banyak cerita. Kamu tidaklah rapat sangat, cumanya boleh lah cerita. Tapi kamu takut tersebut dah ada rakaman ni. Aku marah dia. Antara bendanya sebut jugalah. Dia majlis ni kan. Majlis betul-betul kau. Apa boleh? Daripada dia start ngaji, dia pergi cerita orang pula lah. Mulalah. Cuma dia ni buat haji hampir setiap tahun. Ada setahun dia tak ada buat haji. Buat haji bila tahun dia kena kelik tu. Ada cerita dia lah berapa dia kena kelik tu. Tapi tahun tu dia tak ada buat haji setahun. Boleh kata sebelum daripada tu semua dia buat haji. Yang cerita dia lah, Allah tak boleh sakut aku ni. Tak boleh. Tutup lah. Jadi dianya daripada tahun 1984 saya dia mula-mula pergi. Kau tahun berapa ni? Tapi 88 tu dia pergi. Namanya 88 tu dia start ngaji. Daripada 88 sampai 2006 dia buat haji melainkan setahun je 2006. Tapi menariknya pengalaman kita dengan dia nya, Ustaz kita pernah tanyalah. Ustaz baru kali Ustaz buat haji. Dia kata saya tanyalah, aku tak tahu lagi haji mana dia terima. Itu antara benda kita belajar banyaklah dari sudut tasawuf ke apa dengan dia nya. Tapi dia sebut lagu tu memang jadi buat haji semua lah jadi, tapi dia tak tahu haji mana yang Allah Ta'ala terima haji dia. Jadi kalau lah dia cerita pasal haji ke apa memang emosi dan sebagainya. Bimbingan tu mahal masa hajinya. Duit tak ada masalah duitnya. Bimbingan tu mahal, umrah ke haji bimbingan tu mahal. Jadi kalau lah kita nak sekadar lagu tu pun tak ada masalah, tapi kita dapat bimbingan yang terbaik ni, biar keliknya haji kita tu seperti mana bayi baru lahir. Barulah kita akan berasa puas hati. Kalau kita pergi sekadar lon ni mungkin masalah trend lon ni melancong. Mekah nak pergi melancong. Pergi melancong orang ada duit boleh pergi, tak masalah.
Tapi bimbingnya betul-betul gapo daripada haji tu. Kita tak sapa kau diri kita lah. Khususnya melibatkan benda-benda lain lah. Itulah trend-trend hak lagu tu hak kita kena belajar supaya kita pergi tu kita dapat pergi haji ataupun umrah dengan bawa bekalan yang ataupun buat klik apa nama lagi benda yang sangat besar lah hidup kita, memberi kesan. Sebab tu orang biasa buat haji ni sepatutnya apabila mari musim haji air mata kita mari orang duduk buku belaka. Dia perasaan tu ketika mana, sebab tu lah Allah Ta'ala buat tu supaya kita ingat Allah Ta'ala buat banyak ibadah boleh-boleh lah kita ni setahun kita lara sebentar, mari musim yang patut ingat kita klik mula. Mari pani puasa klik mula kat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buat lagu tu. Buat klik mula, refresh. Kalau kita tak nak buat haji, tengok orang buat haji musim haji, sepatutnya Allah, aku haji tu aku ni. Kalik benar ni, klik balik kepada Allah Ta'ala. Jadi semoga Allah Ta'ala mudah urusan kita lah. Mana tak pergi haji lagi, daftar dulu lah. Daftar sudah lagi ya. Payah nak kecek daftar dulu. Kesedaran lah ni alhamdulillah okey dah lah. Orang peringkat awal budak-budak kadang-kadang setengah mak ayah ada kesedaran lah ni kan. Cukup dulu 1,300 juga daftar haji dulu. Daftar haji dia sebenarnya haji ni dia bukan masalah akan buat tahun berapa apabila kita daftar dia yaklah tahun 1,000 2,000 ratus-ratus. Dia berdasarkan tahun daftar 2000 macam 140 umur tak tahu ada dah. Kita kena ingatnya haji ko umrah ko tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu Allah Taala buat lagu mana. Pengalaman banyak lah. Banyak sangat kita jumpa pengalaman ni. Boleh. Jadi insya-Allah minggu depan kita tengok sikit lagi. Kita ceritalah sikit-sikit pengalaman kita. Tidak banyak. Yalah ni mari lama tak pergi ya. Rasa nak pergi tapi gitu lah. Moga piti tak ada Kalau kita kaya lah ada siapa tapi kita doa. Kita harapnya Allah Ta'ala bui kita pergi tu adalah masa tepat. Masa yang paling terbaik bagi diri kita. Sebab kita tak tahu apa terbaik bagi diri kita. Semoga Allah Ta'ala mudah urus siapa-siapa tak pernah sapa. Doa molek kepada Allah Ta'ala, biar Allah Ta'ala jemput kita. Doa kubur duit. Doa tak kubur duit. Tadi juga. Mana tahu boleh gapo ni tanah kita kena highway ke gapo ke. Kita tak tahu. Ruai tu ada. Haji Furoda lah, haji God tu ada. Cumanya atas pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita harapnya sebelum daripada kita mati Allah Ta'ala jemput kita untuk pergi buat haji. Dan kalau ada peluang untuk banyak kali Allah Ta'ala jemput kita banyak kali pun. Terima kasih belaka atas perhatian, minta maaf atas salah silap, salah kecek dan sebagainya. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik dan inayah kepada kita untuk terus beramal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma kama jama'tana fi hadhihi al-lailatil mubarakah wa fi hadha al-makan al-mubarak fajma'na ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.